बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और दोस्तों, saudara-saudara sekalian, तमाम इंसानों रूह के मुताबिक चलते हैं। Setiap manusia mengikut arus, berjalan mengikut arus. अगर सही का रिवाज हो तो आम इंसान सही पर चलते हैं। Jika keadaan ataupun adat di sesuatu tempat itu baik, maka dia akan mengikut yang baik। और अगर गलत का रिवाज हो तो वो फिर गलत पर चलेंगे। Dan kalaulah suasana ataupun adat tidak baik, maka mereka pun, manusia pun akan mengikut yang tidak baik। इसलिए कि रिवाज पर चलना आसान है, kerana jalan mengikut keadaan amat mudah, उसके खिलाफ चलना मुश्किल है। Tetapi melawan arus amat susah। पानी के बहाव पर चलना बहुत आसान है, berjalan mengikut arus air amatlah mudah। बगैर मेहनत के चल सकेगा, dia boleh bergerak tanpa apa-apa usaha। walaupun pergerakannya tidak, अगरचे तेजी के साथ ना चलेंगे, walaupun dia tidak bergerak dengan laju, लेकिन थोड़ी देर बाद शऊर ना रहेगा। Tetapi selepas seketika dia tak akan sedar lagi। Bila mana dia bergerak mengikut arus air, dia akan hilang kesedaran dia कि कहाँ कांटे हैं। Dia tak akan dapat lihat lagi di mana ada duri, कहाँ सांप, कहाँ बिच्छू, di mana ada ular, di mana ada kalajengking, इसलिए मर जाएगा, maka dia akan mati। बहाव के खिलाफ, रिवाज के खिलाफ चलने में बहादुरी की ज़रूरत है। Tetapi berjalan melawan arus ini memerlukan keberanian। आखिर में ये भी तक कर मर जाएगा, लेकिन इससे अच्छे बुरे की तमीज़ होगी। Akhirnya dia juga akan mati kepenatan, tetapi dia akan mengetahui akan baik dan buruk. Dia akan dapat membezakan antara baik dan buruk। Muzi जानवर पत्थर सांप से बचता रहेगा। Dia akan selamatkan diri dia daripada binatang-binatang yang boleh memberi mudarat seperti dia akan selamatkan diri dia daripada binatang-binatang, batu, ular dan lain-lain। रिवाज पर चलने से सारे पब्लिक और सोसाइटी के साथ होगा, लेकिन उसमें नुकसान से बच नहीं सकता है। Bila mana seseorang berjalan mengikut arus, maka dia akan bersama dengan society, tetapi dia tidak akan dapat menyelamatkan diri dia daripada kerugian। रिवाज के खिलाफ चलने से वो नुकसान से बचता हुआ चलता जाएगा, tetapi bila mana dia melawan arus, maka dia akan berjalan dengan menyelamatkan diri dia daripada segala perkara yang boleh memudaratkan। और आजकल का रिवाज ये है कि अपने अजीज जानों को मौजू बनाकर माल पर लगाना। Dan hari ini punya arus adalah kita menggunakan nyawa kita ataupun kita mengorbankan nyawa kita semata-mata untuk mendapatkan harta। माल को बढ़ाते रहना dan untuk menambahkan harta kita। जज्बा में आकर माल इस्लाम के फैलने में दिया, dan bila ada semangat sikit, maka dia akan berikan harta dia tu untuk menyebarkan Islam। गोया इस्लाम इनके कमाने वालों के अलावा में आएगा, dengan tanggapan bahawa bila mana dia dapat kumpulkan harta dan dia belanjakan harta, maka orang lain pun akan dapat Islam dengan pembelanjaan harta dia। अब इनसे पैसा लेकर कुछ मकान, कुछ मस्जिदें, कुछ किताबें, कुरान masjid या maktab पर रख दी जाएगी, maka orang akan gunakan duit mereka ini untuk buat rumah, buat masjid, buat kitab, cetak Quran, dan akan diletak di dalam masjid dan di madrasah-madrasah। हालांकि इस्लाम इनमें से कोई नहीं है, sedangkan ini bukannya mafhum Islam।
इस्लाम तो ज़िंदगी गुजारने के लिए सही व इलाही तरीकों का नाम है. Islam adalah cara hidup yang betul mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, ilahi, mengikut cara Allah. गोया ये माल वाले अपने तमाम कामों में आज़ाद हैं. Bukanlah orang yang berharta ini mereka bebas dalam mencari harta. जो काम जैसे चाहे करे, bukan bermakna orang yang berharta ini boleh buat apa sahaja yang dia mahukan. बस ये रकम हमसे ले लो, Islam को जिंदा कर दो. Bukan maksudnya, nah sekarang ni aku dah ada harta, ambil duit aku dan gunakan dia untuk hidupkan Islam. अब लोग इससे माल को लेकर रिसाले, dan orang ramai pula mula mengambil duit daripada mereka ini dan mereka cetak jurnal, cetak surat khabar, akhbarat, jalse और तकरीरों में लगा देते हैं dan menggunakan untuk membuat majlis-majlis dan untuk buat ceramah-ceramah. Islam का कहीं पता नहीं, sedangkan dia tak tahu apa itu Islam. क्या सारा साल माल में लगने वालों के तरीके जिंदगी का नाम इस्लाम था? Adakah mereka yang menghabiskan sepanjang tahun mereka dengan harta itu dinamakan kehidupan mereka kehidupan mengikut ajaran Islam? अब इस्लाम मुर्दा है कि ये माल देने वाले अपने तरीकों को अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं. Sekarang ni Islam telah mati kerana mereka yang membelanjakan harta ke atas Islam ini sedang mengubah ajaran Islam kepada ajaran mereka. बावजूद हज़ारों किताबों, रिसालों, इस्लामी अखबारों, तकरीरों के रोज़ाना मसाइब व बलाया मुसलमानों पर ज़्यादा हो रही है. Sedangkan mereka belanjakan duit mereka untuk cetakan kitab, cetakan surat khabar dan gunakan untuk ceramah, tetapi masih musibat bertambah ke atas orang Islam, tidak berkurangan. कुछ दिन में इन किताबों और रिसालों और अखबारों और इमातों में आग लगी हुई दिखाई देगी. Sikit hari nanti kitab-kitab ini kan, cetakan ini, surat khabar ini, bangunan-bangunan ini akan terbakar. ahli इस्लाम नहीं है जो हवादिस व बलाया से बचाए. जो किताब में इस्लाम है वो इस्लाम की किताब है, इस्लाम नहीं है. Sedangkan yang kita nampak dalam kitab itu bukan Islam, tetapi itu adalah kitab Islam sahaja, bukan Islam. Ise आग लग सकती, kerana kitab itu boleh terbakar. कागज पानी में गल जाएगा. Dan begitulah kertas boleh hancur dalam air. हालांकि अगर दुनिया के सारे एटम हुकूमत वाले जमा हो जाएं तो अहले इस्लाम के मुकाबले में ये सब चीज़ें जो तबाह हो जाएगी, और सिर्फ अखबारी व नकली इस्लाम से वो लोग भी शेर हो जाते हैं. Sedangkan dia kata seluruh dunia punya kuasa atom dalam seluruh dunia ini, mereka berkumpul pun mereka tak boleh hancurkan Islam, sedangkan kitab-kitab cetakan ini mereka boleh hancurkan. जो एक धमकी में मर सकते हैं. सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास असल इस्लाम था, मस्जिद की छत पक्की न थी, फर्श कच्चा था. Para sahabat mereka ada Islam yang benar, yang sebenarnya. Masjid mereka tidak beratap, dan lantai mereka pun tidak bersimen. Baris se bacau ka intizam na tha, mereka tidak ada apa-apa asbab untuk berlindung daripada hujan, bijli, dan tidak ada elektrik. Wuzu ke pani ka intizam na tha, sehingga air untuk ambil wuduk pun tak disediakan. Lekin har waqt abadi, tetapi masjid sentiasa hidup. कभी दावत के हल्के, कभी ईमान की बातें, कभी इल्म ज़िक्र की महफिलें. Kadang mereka hidupkan halqa-halqa dakwah, kadang halqa iman, kadang mereka muzakarah iman, kadang mereka muzakarah ilmu dan zikir. कभी दूसरे की खिदमत में लगे हुए, kadang mereka berkhidmat untuk satu sama dan lain. इससे किसरा और कैसर ज़ेर हो रहे हैं. Dan dengan ini Raja Kisra dan Kaisar telah tewas.
हिंदुस्तान पर मुसलमान काबिज थे, तमाम ओहदों पर मौजूद थे, लाल किला वगैरह तुम्हारे कब्ज़े में थे। इस वक्त इस्लाम के कामिल ना होने की वजह से तुम खुद को मसाइब से ना बचा सके। Dia kata pada permulaan dulu Hindustan ini dipegang oleh orang Islam dan semua jawatan dipegang oleh orang Islam, banyak jawatan dipegang oleh orang Islam, dan lal kilah merah, kubu merah juga di dalam di bawah kuasa orang Islam. Tetapi kerana Islam tidak sempurna, maka kamu sendiri tak dapat selamatkan diri kamu daripada musibat. और आज इससे कम माल व हुकूमत के नक्शे आज इससे कम माल व हुकूमत के नक्शे से तुम कैसे मसाइब से बचा सकोगे? Sedangkan hari ini dengan harta dan kerajaan yang kurang daripada apa yang dulu kamu ada, bagaimana kamu nak selamatkan diri kamu daripada musibat-musibat? चूँकि जहन में है कि इस्लाम से सहाबा चमके, चूँकि जहन में है कि इस्लाम से सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन चमके, किसरा कैसर मरे, इस वजह से मुसीबतों से बचने के लिए माल देते हैं। माल लेने वाले इमारत बनाकर इस शख्स को दिखा देते हैं कि वो बहुत खुश होता है कि उसके माल से इस्लाम चमक रहा है। Kerana kita sangka bahawa para sahabat mendapat kemenangan ke atas Kaisar dan Kisra kerana harta mereka, maka kita gunakan harta kita, dengan harta kita kita buat bangunan dan kita tunjuk kepada orang, dan orang yang terima tempat itu berasa gembira bahawa dengan harta, dengan ekonomi Islam sedang Islam sedang bercahaya. 50,000 rupiah ke imarat se, kita menunjukkan bahawa hanya dengan bangunan yang bernilai 50,000 Islam telah bercahaya. हालांकि एक मामूली पक्के मकान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह चढ़ गया था। इस्लाम के आज sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lihat rumah yang mana dibelanjakan duit banyak dan dibuat dengan sempurna, itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak gembira melihat itu. इस्लाम की आज तरक्की यह है कि 50,000 की मस्जिद, बिजली व पानी व रंग हजार और लग गए। अरे ये निशानी किसरा और कैसर की है, इस्लाम की नहीं है. Dia kata hari ini kita anggap kemajuan Islam dengan terbinanya masjid yang bernilai 50,000, zaman tu 50,000 banyak besar, dan ada elektrik, ada air, ada warna, didekorate pula, dihiasi pula dengan warna-warni. Kata tuan-tuan, dia kata ini bukan tanda Islam, ini adalah tanda Kisra dan Kaisar, Raja Rom dan Parsi. Ini tanda, ini bukan tanda kemajuan Islam, ini kemajuan seperti Kaisar dan Kisra. चाहे मस्जिद कच्ची होती और उनमें हर वक्त आमाल खमसा होते रहते तो यहाँ हकीकतन इस्लाम जिंदा है. Kata walaupun masjid itu bangunan yang tidak sempurna, tetapi hidup dalam tu 5 amal masjid, maka pada hakikatnya Islam sedang maju. Ganta dari rang ghusl khane चाहे ना हो, walaupun tak ada apa-apa, tak ada menara, tak ada kapet, tak ada hiasan, dinding tak berwarna, tak ada bilik air sekalipun, tapi Islam sedang maju bila mana ada amal 5 amal hidup dalam masjid tersebut. जो चीज़ें इस्लाम के नाम पर नहीं, इन्हीं को इस्लाम कहने लगे. Perkara yang tak ada dalam Islam, itu yang kita namakan dengan Islam. Islam यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मान जान लगे. Islam adalah kita menggunakan harta kita dan nyawa kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. आज अमूमी मंजर इस्लाम के मिटने का है, hayat का नहीं. Hari ini yang kita lihat depan mata kita adalah kemusnahan Islam, bukan kehidupan Islam. Kemusnahan Islam, kehancuran Islam, bukan kemajuan Islam. Pehle bunyad samjhe, फिर कोशिश करें. Pertama sekali kita kena faham asas, kemudian barulah kita berusaha. शुरू इब्तिदा इंसानियत से आज तक 2 लाइनों पर मेहनत हो रही है. एक लाइन पर अंबिया और दूसरे तमाम इंसान के मेहनत करते आए.
daripada awal, daripada manusia yang pertama, daripada mulanya kemanusiaan, dua cara usaha sedang dijalankan. Satu adalah cara yang dijalankan oleh para anbiya alaihissalatu wassalam, dan kedua adalah cara yang dijalankan oleh orang-orang lain. दोनों का कुरान में जिक्र है. अल्लाह सुब्हानहु व ताला cerita tentang kedua-dua cara ini dalam Quran. 24 घंटे में दोनों का जिक्र हम 40-50 मरतबा करते, dan kita mengingati akan cara mereka setiap hari dalam 24 jam sebanyak 40-50 kali, iaitu dalam ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. पहले बुनियाद खुदाई कायम की. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala telah pasakkan asas dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tertib करने वाले Allah हैं, bahawa yang menentukan segala-galanya, yang menetapkan segala-galanya adalah Allah. तमाम मसाइल इंसानिया इज्तिमाई, मुल्की, कौमी, सूबाई, चलवत व खलवत के भूख प्यास और उनके तमाम मसाइल के करने वाले सिर्फ Allah है. Semua yang menentukan, yang menguasai segala masalah manusia yang secara ijtimai, secara negara, secara kaum, secara negeri, secara individual, secara berjemaah, perkara yang kelaparan, dahaga, semuanya dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kudrat se चीजें तकसीम होती हैं. Allah yang membahagikan setiap perkara dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kudrat se hi aman. Dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala lah kita dapat keamanan, khauf, bala, rahmat, berkat hati hai. Dan dengan kudrat Allah lah kita mendapat keamanan, ketakutan, bala, rahmat, keberkatan. Har चीज उनकी तरफ से होती है. Setiap perkara datang daripada Allah. जो चीज़ जहाँ से होती नज़र आ रही है वो वहाँ से नहीं हो रही. Apa sahaja yang kita melihat sedang berlaku bukan berlaku dengan apa yang seperti mana yang kita lihat. La ilah hai बल्कि खुदा के कुदरत से हो रहा है, ये इल्लल्लाह है. Sedangkan itu adalah la ilah, bahawa bukan mereka tu bukan Tuhan tetapi Tuhan, tetapi illallah. Apa sahaja yang berlaku dengan ketentuan Allah. Ab कामयाबी नज़र आने वाली चीज़ों से लेना चाहो तो ना मिलेगी. Kalaulah kita usaha untuk mendapatkan kejayaan daripada apa yang kita lihat dengan mata kita, pasti kita tak akan dapat. Kamyabi apne makhzan, yakni khuda se milegi, sedangkan kejayaan kita akan dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yahan markaz falah tay ho gaya. Di sini Allah telah tentukan cara untuk mendapat kejayaan. Maut, hayat, zindagi ka ta'alluq किसी चीज़ से नहीं है. Kehidupan, kematian, kehidupan kita, cara hidup kita tidak bergantung dengan apa-apa pun, balki kudrat se hai, tetapi dengan bergantung kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah की मरकजियत कायम की बाकी तमाम अशिया की ख़त्म कर दी. Allah telah tentukan segala pusat bagi semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan selainnya Allah telah batalkan. इन अशिया पर मेहनत करना ऐसा है जैसे बांझ औरत और बंजर ज़मीन पर मेहनत करें. Berusaha atas perkara-perkara kebendaan ini adalah seperti kita berusaha ke atas tanah yang telah mati. तो इससे इंसानी व जिनसी पैदावार ना होगी. Seperti kita berusaha ke atas perempuan yang tidak subur, maksudnya yang rahimnya tidak subur, dan seperti kita berusaha ke atas tanah yang telah mati. Maka dengan ini bukannya manusia akan lahir dan bukan tumbuh-tumbuhan akan lahir. ऐसे इन चीज़ों पर मेहनत करने से मसाइल हल ना होंगे. Begitulah dengan kita berusaha atas kebendaan perkara ini, masalah kita tidak akan selesai. Inti masail ka ta'alluq sirf khuda se hai. Sedangkan penyelesaian masalah ini bergantung kepada Allah sahaja. Ek insani lain ye hai कि रॉकेट, बॉम्ब, एटम, रेल, बस, गाड़ी अक्सरियत से ये होगा. Anbiya wali lain dia है कि सिर्फ कुदरत से होता है. Satu adalah jalan manusia yang mereka menganggap bahawa dengan roket, dengan adanya roket, dengan ada bom, dengan atom bom, dengan kereta api, dengan bas, dengan bilangan yang besar kita akan dapat kejayaan. Dan kedua adalah jalan para nabi, iaitu hanya dengan kudrat Allah kita akan mendapat kejayaan. Ghair se nahi, selain Allah kita tak akan dapat apa-apa. Kainat ke nafsu se hota, ye bunyad
a'dai anbiya ki hai. Sedangkan yang menganggap bahawa yang selain Allah dengan rupa bentuk yang ada di atas muka bumi ini, dengan ini yang berlaku segala-galanya, ini adalah cara musuh para anbiya alaihi salatu wassalam. InsyaAllah kita sambung sikit lagi dan kita akan berhenti untuk hari ini, dan insyaAllah kita akan sambung kemudian. Anbiya alaihi salatu wassalam ni akan uski terdid ki, sedangkan para anbiya alaihi salatu wassalam telah datang dan telah menafikan perkara ini. Ke sirf Allah se hoga, mereka telah beritahu kepada manusia hanya Allah yang boleh buat segala-galanya. आज मुसलमान इस बुनियाद को मान लेता है कि मुकद्दमा है शादी की, बात तय हो जाए, दुआ करे, सब खुदा के हाथ में है. दूसरी बुनियाद यह है कि जब इन गैरुल्लाह के बुतों में कुछ है नहीं तो उनमें क्यों लगे. Satu adalah cara kita kata kita buat usaha dan kita berdoa dan Allah Subhanahu wa taala akan buat segala-galanya. दूसरी बुनियाद ये है कि जब इन गैरुल्लाह के बुतों में कुछ नहीं तो उनमें क्यों लगे. जो चीज़ अल्लाह से हटाकर अपने में लगा ले वही बुत है. Dia kata tetapi cara yang salah adalah bila mana kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha, dan apa sahaja yang kita berusaha ke atas perkara selain Allah adalah sama seperti kita berusaha dan kita meminta daripada berhala. But sirf pattar ki shakal ka naam nahi. Berhala bukan hanya batu sahaja. आज के मुसलमान का हाल ये है कि अगर सोने का बुत बनाकर रख दे तो सब ही कहेंगे कि इन्हें इस बुत से कुछ नहीं होगा, इसके चिमटने और हाथ जोड़ने को तैयार नहीं होंगे. और अगर सोने की सेल सामने रखी तो उसके सामने हाथ जोड़ने चिमटने के मुताबिक इस्तेमाल होने लगेगा. तो हम बुत के अगर कायल नहीं है तो जिस चीज़ से वो बनता है उसके कायल हैं. Dia kata hari ini kalaulah kita bentukkan apa berhala dengan emas, siapa pun tak akan sembah. Tetapi bila kita tanya, semua orang akan terima dan menganggap bahawa dengan emas inilah kita akan dapat manfaat dan dengan emas inilah kita akan dapat kebaikan. Sedangkan sama sahaja seperti mana seorang yang menganggap mendapat sesuatu daripada berhala. InsyaAllah setakat ini sahaja. Kita akan sambung lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik untuk kita memahami bayan Maulana Muhammad Yusuf Kandahdawi rahmatullah alaih. Beliau adalah seorang yang dikenali dengan kehebatan beliau dalam membahaskan bab tauhid, dan dikatakan bila beliau bayan berkenaan bab tauhid, orang boleh hilang boleh lupa segala-galanya dan fokus kepada bayan beliau. Begitu tinggi sekali dan susah sebenarnya nak faham, tapi kita cuba sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan, tunjukkan kita jalan yang betul seperti mana beliau sebut tadi, ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.